Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada murid-murid yang disayangi. Bertemu lagi dalam kelas Bahasa Melayu Cikgu Su. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan tentang karangan cereka, iaitu standard kandungan 4.3 dan standard pembelajaran 4.3.1. Jadi sebelum kita lihat bagaimana untuk menulis karangan cereka, kita lihat dulu apa itu karangan cereka. Jadi karangan cereka ini adalah karangan cerita rekaan. Okey, jadi karangan cereka ini memerlukan imajinasi murid-murid yang tinggi. Ini kerana karangan ini terdiri daripada rekaan murid-murid sahaja. Murid-murid boleh berimajinasi untuk menulis karangan ini. Cerita hendaklah ditulis berdasarkan tajuk yang diberikan. Walaupun karangan ini hanyalah imajinasi atau khayalan semata-mata, tetapi cerita hendaklah ditulis berdasarkan tajuk yang diberikan. Kemudian karangan ini berbentuk fiksyen seperti novel, cerpen dan cereka. Baiklah, kita lihat satu contoh karangan cereka. Okey, mari kita baca sama-sama contoh karangan ini. Pada hujung minggu yang lepas, saya terpaksa tinggal sendirian di rumah kerana ibu bapa saya pergi ke tempat kenduri kahwin. Untuk menghilangkan rasa jemu, saya membaca sebuah buku cerita. Ketika saya leka membaca, tiba-tiba saya terdengar suara riuh rendah meminta tolong. Saya segera menjenguk keluar. Alangkah terkejutnya saya apabila saya dapati asap berkepul-kepul keluar dari rumah jiran saya. Suatu kebakaran telah berlaku. Orang ramai mula berkumpul di situ. Ada yang cuba memadamkan kebakaran dan ada yang menolong memunggahkan barang-barang. Saya mulai berasa bimbang kalau-kalau api itu merebak ke rumah saya. Tanpa berlengah-lengah lagi, saya terus menelepon pihak bomba. 10 minit kemudian, anggota bomba pun tiba di situ. Ahli-ahli bomba telah bertungkus lumus memadamkan api tersebut. Akhirnya, kebakaran itu dapat dikawal daripada merebak. Saya berasa gembira kerana rumah saya terselamat daripada kebakaran tersebut. Baiklah murid-murid, berdasarkan contoh yang ada di sini, jelas menunjukkan bahawa untuk menulis karangan cereka masih sama seperti penulisan karangan yang lain, iaitu penulisan mesti mempunyai pendahuluan, isi dan penutup. Okey, selain itu, karangan cereka juga perlu ada watak. Okey, kalau kita lihat contoh di sini, watak yang terlibat ialah saya. Okey, selain watak perlu ada latar. Latar tempat, latar masa. Okey, latar tempat di sini dalam contoh ini ialah rumah saya. Okey, dan selain itu, karangan cereka juga perlu mempunyai unsur-unsur kejutan ataupun suspense. Berdasarkan contoh sini kita lihat apakah unsur kejutan di sini. Suatu kebakaran telah berlaku. Orang ramai mula berkumpul di situ. Unsur kejutan ini adalah unsur yang menyebabkan pembaca akan tertanya-tanya apa yang berlaku seterusnya. Baiklah. Kita teruskan lagi
pembelajaran pada hari ini, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 70. Tajuk yang ada di sini ialah Ojan dan Ozar. Untuk aktiviti kita pada hari ini ialah tulis karya fiksyen dengan mengaplikasikan kerangka penulisan di bawah. Jadi murid-murid, dalam buku kamu itu sudah diberikan rangka karangan. Tugas murid-murid hanyalah mengembangkan rangka karangan itu menjadi satu karangan yang lengkap. Jadi, pendahuluan sudah diberi. Kita lihat apa pendahuluan yang ada di sana. Cuaca hari itu sungguh cerah. Keinginan Ojan untuk memiliki belon panas tertunai. Ojan berasa gembira. Ojan melihat petugas membakar gas agar udara memuai. Udara di dalam belon ditolak keluar apabila belon dipanaskan. Ojan pun dibenarkan masuk keranjang bakul. Tidak lama selepas Ojan berada di dalam keranjang bakul, belon panas mula bergerak meninggalkan permukaan tanah. Jadi watak di sini adalah Ojan. Okey, apa yang berlaku seterusnya? Kita lihat rangka yang pertama. Keranjang bakul bergegar, ditarik oleh satu objek besar. Tarikan itu sungguh laju, dibawa ke satu daerah yang asing. Jadi berdasarkan ayat yang ada di sini, murid-murid perlu mengembangkan cerita ini menjadi perenggan yang lengkap. Baik, cikgu sudah berikan contoh di sini. Kita baca contoh yang diberi ya. Tiba-tiba Ojan berasa keranjang bakul bergegar dengan kuat. Keranjang bakul itu ditarik oleh satu objek yang besar. Ojan sangat terkejut kerana tarikan itu sungguh laju. Ojan telah dibawa ke satu daerah yang asing. Okey, jadi begitu ya murid-murid cara untuk kita kembangkan kerangka yang ada di sini. Okey, rangka yang seterusnya ialah berada di tempat yang asing. Siapa yang berada di tempat asing? Ojan. Jadi Ojan berada di tempat yang asing. Burung memperkenalkan diri sebagai Ozar. Jadi Ojan telah berjumpa dengan siapa di tempat tersebut? Ojan telah bertemu dengan seekor burung yang diberi nama Ozar. Burung itu memperkenalkan dirinya sebagai Ozar. Apa yang berlaku seterusnya? Burung itu memberikan Ojan ubat agar dapat bernafas di planet Nuto tempat tinggal Ozar. Jadi maksudnya Ojan telah berada di planet Nuto. Okey, yang seterusnya, kerangka seterusnya, Ojan berasa susah hati kerana tidak tahu akan cara pulang ke bumi. Ozar membawa Ojan ke benua Azi. Di benua Azi tadi, dalam perjalanan ke benua Azi, diserang oleh Doize, sejenis raksasa yang ganas. Okey, maknanya Ojan dengan Ozar tadi telah diserang oleh Doize. Ozar menyelamatkan Ojan. Ozar menghantar Ojan kembali ke bumi. Jadi maksudnya di sini Ozar menghantar Ojan kembali ke bumi ialah penyelesaian cerita tersebut. Jadi murid-murid, tugas kamu adalah untuk menulis kembali cerita ini menjadi satu cerita yang lengkap. Okey, terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Dan gunakan semua rangka yang sudah diberikan. Murid-murid boleh menulis karangan cerita ini di dalam buku karangan kamu.
Jadi itu sahaja untuk hari ini. Semoga murid-murid telah faham bagaimana untuk menulis karangan cerita. Sekian dan terima kasih.